Salah satu info yang amat-amat mengejutkan lagi buat rakyat Malaysia pada hari ini, di mana Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris semalam telah membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, berhubung fitnah serta dakwaan ke atas pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pernah memegang jawatan Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Ini salah satu isu yang mengejutkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia. Apakah yang telah dilakukan Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi? Kerana hari ini kita dikejutkan di mana Razali Idris membuat satu laporan polis berkaitan dengan isu fitnah terhadap beliau, iaitu Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Ini sangat mengejutkan. Apakah yang telah dilakukan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi? Okey, baiklah. Mungkin ramai yang telah tahu, seperti yang telah dinyatakan di dalam media pada 6 Disember 2022, ketika beliau menonton televisyen, iaitu ketika itu Anwar sebagai Menteri Kewangan dan telah mendakwah kerajaan di bawah Muhyiddin menyeleweng RM600 bilion pakej ekonomi. Dakwaan itu jelas adalah fitnah, katanya, dan tomahan palsu apabila RM600 bilion diturunkan kepada RM530 bilion sehingga RM92.5 bilion. Kemudian diturunkan lagi kepada RM4.5 bilion sehingga akaun bersatu didapati mempunyai RM300 juta ringgit. Ahmad Zahid menerusi ucapan Perhimpunan Agung UMNO PAU pada Januari lalu juga menyatakan bahawa akan wujud satu kluster mahkamah dalam kalangan pemimpin PN dan Bersatu meskipun siasatan penuh masih belum lengkap ketika ini. Maksudnya, Ahmad Zahid berkata bahawa satu lagi kluster baharu bakal wujud walaupun ditahu bahawa PN dan Bersatu masih dalam siasatan SPRM. Inilah salah satu isu yang mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, bahawa semalam Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris telah pun membuat laporan polis kepada Anwar dan Ahmad Zahid Hamidi berkaitan dengan kenyataan fitnah yang telah dilontarkan kepada Presiden Bersatu, iaitu Muhyiddin Yassin. Okey, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan amat-amat menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda, biar kita kembangkan channel ini. Terima kasih semua. Baru-baru ini saya ambil daripada BH Online, ianya bertajuk Dakwaan Fitnah Muhyiddin, Razali Bersatu telah membuat laporan polis terhadap Anwar dan Zahid Hamidi. Wow, ini amat-amat mengejutkan. Kuala Lumpur, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris semalam membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung fitnah serta dakwaan ke atas pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Razali juga mendakwa Anwar dan Zahid serta sekutu mereka cuba untuk menjatuhkan kepimpinan PN dan Bersatu bagi melumpuhkan kekuatan politik gabungan parti itu untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang akan datang ini. Antara tindakan yang diambil Pakatan Harapan PH termasuk membekukan akaun bank Bersatu dan
mendakwa serta mengheret kepimpinan parti berkenaan ke Mahkamah Tinggi. Seperti yang telah kita tahu juga, Muhyiddin telah diheretkan ke Mahkamah Kuala Lumpur dan Mahkamah Shah Alam. Ini amat mengejutkan. Pada 6 Disember 2022, katanya Razali, dia telah menonton televisyen. Ketika itu Anwar sebagai Menteri Kewangan dan mendakwah kerajaan di bawah Muhyiddin telah menyeleweng RM600 bilion package ekonomi. Dakwaan itu jelas adalah fitnah dan tohmahan palsu apabila RM600 bilion diturunkan kepada RM530 bilion sehingga ke RM92.5 bilion dan kemudiannya kepada RM4.5 bilion sehingga akhirnya kepada RM300 juta. Ahmad Zahid menerusi ucapan Perhimpunan Agung UMNO PAU pada Januari lalu menyatakan akan wujud struktur mahkamah dalam kalangan pemimpin PN dan Bersatu. Meskipun siasatan penuh masih belum lengkap ketika itu. Ini adalah bukti jelas, bukti kukuh yang menunjukkan wujud konspirasi jahat ke atas Muhyiddin Yassin, PN dan Bersatu. Katanya, baru-baru ini menerusi laporan polis yang telah dilakukannya semalam. Razali yang juga pengerusi Bersatu Terengganu mendakwa Anwar menyalahgunakan kuasanya selaku Perdana Menteri ke-10 dengan menekan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan ke atas kepimpinan Parti Bersatu. Katanya lagi, tindakan itu bertujuan memberi persepsi yang buruk kepada parti berkenaan dan cuba menampakkan fitnah dan tohmahan mempunyai asas bagi menghancurkan Parti Perikatan Nasional. Apa yang dikatakannya? Dia telah membuat laporan polis untuk menghalang perbuatan jenayah dan mengekang penyalahgunakan kuasa oleh pimpinan kerajaan yang menggunakan agensi penguat kuasa serta menyalahgunakan proses undang-undang demi kepentingan survival politik. Semua tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas PN Bersatu dan Muhyiddin Yassin dan kepimpinan PN yang lain termasuk membekukan akaun Parti Bersatu jelas menunjukkan konspirasi jahat dengan menyalahgunakan proses undang-undang dan bermotifkan pendakwaan politik. Ini salah satu pembongkaran Razali Bersatu. Katanya, tujuan sebenar Anwar dan Ahmad Zahid Hamidi dan pakatan mereka dalam PH adalah untuk menimbulkan kebencian, kemarahan rakyat kepada PN. Ia juga bertujuan menjatuhkan maruah daripada parti yang bersih kepada korupsi dan rasuah yang akan meresahkan rakyat serta menghakis kepercayaan kepada PN khususnya bagi menghadapi PRN akan datang ini. Ini salah satu isu yang mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Bahawa pada hari ini dan seperti yang telah kita tahu semalam, dakwaan fitnah terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris, telah pun membuat laporan berkaitan dengan isu-isu fitnah yang dikemukakan Anwar dan Zahid Hamidi. Ini sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, setakat info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bagi yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.